Kita tengok 3 sebab ni mungkin kita tak berapa faham lagi. Kita nak kupas satu persatu. InsyaAllah hari ni kita kupas 2. Sebab yang pertama, sesuatu ilmu itu dikira sebagai tercela, sebagai tak bagus. Walaupun pada dasarnya ilmu tu bagus, tapi dipandang tak bagus. Sebab apa dipandang tak bagus? Kerana dia bawa kemudaratan, bawa kemelaratan kepada orang yang belajar ilmu tu. Kemudian dia bawa kemelaratan kepada orang lain juga. Contohnya Imam Ghazali bagi di sini ilmu sihir dan mentera-mentera. Pada dasarnya belajar ilmu sihir ni bagus, sebab daripada tak tahu kita jadi tahu. Tapi disebabkan dia ni bawa melarat pada orang yang belajar, orang yang mengamal dan orang-orang lain, maka dia dikira ilmu yang tercela. Jadi ringkas cakap, penghujung dia ilmu sihir ni ilmu yang tercela lah. Dan ilmu itu menjadi sebab yang membawa kepada perceraian antara suami isteri. Zaman-zaman Arab Jahiliyah dulu, ilmu sihir ni banyak orang praktikkan nak ceraikan suami isteri. Zaman sekarang pun sama. Zaman sekarang pun sama. Rasulullah pernah disihir orang dan sampai sakit kerananya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sudah sahih dah ni. Maka malaikat Jibril datang menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi dan mengambil benda sihir itu dari bawah batu pada dasar sumur. Sumur ni telaga. Satu ketika nak cerita, Nabi Muhammad yang sedemikian hebat pun terkena sihir juga. Bukan kata kita orang biasa saja yang kena sihir. Nabi Muhammad pun kena sihir. Jadi cerita dia saya petik daripada Tafsir Al-Munir, tafsir Quran oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Ada seorang Yahudi nama dia Labid. Yahudi ni entah macam mana dia dapat kumpulkan rambut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sikat rambut. Rambut-rambut yang luruh tu dia ambil. Jadi kita pun kena hati-hatilah rambut-rambut kita tu. Takut orang yang pandai dia guna rambut kita tu, dia sihirkan kita. Orang Yahudi ni dia ambil rambut Nabi Muhammad, lepas tu dia ambil gigi sikat. Maksud dia sikat tu mungkin terpatah agaknya, yang mana gigi-gigi dia patah tu dia ambil. Lepas tu tali busur panah. Kita punya busur panah tu tali pengikat dia tu, yang tempat kita letak anak panah. Tali tu pun diikat sebelah simpulan. Dia simpul sekali, adalah benda dia baca dia hembus. Dia simpul lagi, baca hembus. Simpul lagi, baca hembus. Sihir ni dia simpul sebelah tempat. Lepas tu simpulan-simpulan ni pula dicucuk dengan jarum. Rambut Nabi Muhammad, gigi sikat, tali busur panah. Kemudian tali ni disimpul sebelah simpul, dicucuk jarum. Dah lah macam tu. Dia pergi letak kat dalam telaga, dalam sumur. Dalam telaga bawah tu. Agaknya dia tindih dengan batu kot, duduk bawah sekali. Sampaikan Nabi Muhammad ni jadi sakit. Terkena sihir. Datang malaikat Jibril. Dia bagi tahu, okey, Muhammad, engkau sebenarnya disihir. Sihir itu ada sekian-sekian tempat. Jadi dia ambil lah sihir ni tadi. Ambil sihir ni, rambut-rambut semua ni ambil. Dengan tali busur panah pun dia ambil. Malaikat Jibril dia bawa, dia ajarkan 2 surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 2 surah tu. Setiap kali Nabi Muhammad baca satu ayat, satu simpulan terbuka. Semua ada 11 simpulan. Qul a'udzu birabbil falaq, terbuka satu simpulan. Dia baca kebetulan pula 2 surah ni tadi 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 5, 6. 11 ayat. Jadi setiap satu ayat tu dia bukakan satu simpulan sampai habis semua simpulan. Elok terbuka 11 simpulan ni, Nabi Muhammad terus berdiri. Terus badan dia sihat terus, tak ada sakit dah. Jadi untuk kita pun boleh pakai, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sejak itu Nabi Muhammad kalau dia nak tidur malam, dia baca 3 qul. Qul huwallah dengan 2 qul ni lagi. Dia baca pada tapak tangan dan dia sapu ke seluruh badan. Mana yang sampai. Nabi Muhammad buat 3 kali. Yang ni dia penawar, penghindar daripada sihir. Nabi Muhammad dia buat, dia tak pernah tinggal. Sebelum itu Nabi Muhammad dia ada baca
ayat-ayat lain. Tapi bila dapat dua khul ni tadi, al-mu'awwizatain ni, dia baca 3 khul terus dengan khul wallahu ahad, dia tinggal dah yang lain tu. Maksud dia dengan 3 khul ni pun dah kuat dah. Cuma kita je malas nak amal. Kita je malas nak amal. Kalau ikut hadis-hadis Nabi, kena baca waktu pagi 3 kali. Setiap satu tu 3. Maksud dia 9 lah. 3. Petang pun kena baca 3. Dan masa nak tidur pun kena baca 3 juga. 9 kali lah. 9 27 kali. Tapi malam dia kena sapu pada seluruh badan. Kalau kita istiqamah amal yang ni pun dah cukup kuat dah. Cuma kita tak sempat. Sebab kadang-kadang kita nak tidur ni kita dah mengantuk sangat dah. Mana nak sempat nak hambus ke tangan nak baca 3 kali kan. Baca baru sekali, mengantuk lah tidur boleh. Memang sebab kita bukan kita jenis tidur awal. Saya pun sama lah jenis tidur lambat. Bila nak baca tu sempat baca satu orang tak larat dah. Tu yang duk kena juga tu. Kalau kita istiqamah 3 kali pagi 3 kali petang 3 kali malam 3. InsyaAllah dia terhindar daripada sihir dan kejahatan manusia. Sebab Nabi Muhammad pun dia amal yang tu. Bacaan-bacaan yang lain pun dia tinggal. Jadi ilmu sihir ni ilmu yang tercela. Nak belajar boleh, tapi kalau kita amal berdosa. Apa tujuan belajar tu? Supaya nak tahu macam mana orang tu buat. Bila kita tahu cara dia buat, kita tahu cara nak pemati dia. Macam tadi tu lah. Kita tahu, rupanya dia simpul satu simpul dia hembus. Simpul satu simpul dia hembus. Cara nak buat sihir. Besok ni kalau ada orang terkena sihir, kita jumpa simpulan-simpulan tu, kita baca lah. Orang tahu dah cara dia buat ni. Cara pemati dia pun aku tahu dah. Tu tujuannya. Bukan kita belajar tu dengan tujuan kita nak sihir orang. Tu besar.